Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Baik, insya-Allah kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Al-Bayan wa Ta'rif Syarah Al-Mukhtasar Al-Latif. Jadi bacaan kita pada Babul Hajj. Baik, jadi kita berhenti iaitu pada wajibatul hajj, wajib-wajib haji. Jadi dalam pengajian lepas kita dah sentuh tentang fardu haji, dan kita sebut dalam pengajian lepas bahwasanya dalam babul hajj ataupun kitabul hajj dalam mazhab Syafi'i dibezakan di antara fardu dan juga wajib. Fardu dan juga wajib. Dalam bab-bab yang lain fardu adalah wajib. Tapi dalam bab haji dibezakan. Fardu bukan wajib. Ya, fardu benda yang lain, wajib benda yang lain. Itu dalam pengajian yang lepas lah. Jadi fardu haji seperti mana yang kita mengaji sebelum ni ada 6. Dalam kitab sebut 5, syarah tambah 1 lagi. Iaitu yang pertamanya al-ihram, iaitu masuk dalam ibadat haji. Kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, dan yang terakhir sekali adalah tertib pada kebanyakan rukun. Dan hari ini kita akan masuk pada wajib haji. Maknanya perbahasan kita pada hari ini tentang wajib haji. Cuma insya-Allah kita akan baca dulu matan. Kita akan tengok dulu, kita akan sekali lalu dulu matan Mukhtasar Latif ni. Kemudian kita cuba tengok perjalanan. Ana akan cerita dulu perjalanan ibadat haji. Jadi bila kita cerita perjalanan ibadat haji ni, tak dapat tidak kita akan sebut fardu dan juga wajib haji. Jadi ana akan sebut kedua-duanya lah, fardu haji dan juga wajib haji. Kemudian kita akan masuk dalam kitab. Lepas tu kalau kita ada masa, kita cuba ulang balik sekali imbas perjalanan yang kita sebut di awal tu. Okey, jadi hari ni dia nak tutup kamera untuk mengurangkan penggunaan tu lah. Takut internet bermasalah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa wajibatuhu sittatun. Al-ihramu minal miqat. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri. Wal mabitu layali tasyriki bi Mina. Wa ramyu jamratil aqabah yauman nahri 7 hasayatin. Wa ramyul jimari thalathi kulla yaumin min ayyami tashrik ba'da zawal kulla wahidatin 7 hasayatin. Wa yajuzun nafru fil yaumi tsani qabla al-ghurub wa tawaful wada'. Baik, itu matan daripada kitab Mukhtasar Al-Latif. Okey. Jadi terjemahan dia, wajib haji itu 6 perkara. Yang pertama al-ihram minal miqat. Jadi yang pertama sekali berihram di miqat. Maksudnya dia masuk dalam ibadat haji itu, niat masuk dalam ibadat haji itu
di miqat. Miqat ni tempat niat yang telah ditentukan oleh Nabi SAW, seperti mana yang kita akan lihat nanti dalam syarah. Yang kedua yang kedua, mabit bi Muzdalifah lailatan nahri, bermalam di Muzdalifah pada malam nahar. Pada malam nahar, iaitu malam 10 Zulhijjah. Malam bagi 10 Zulhijjah, maknanya 10 Zulhijjah esok pagi tu 10 Zulhijjah, malam tu. Yang ketiga, wal mabit layali tasyrik bi Mina, bermalam pada hari-hari tasyrik di Mina. Hari tasyrik 11, 12 dan 13. Maknanya bermalam pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu di Mina. Kemudian waram yujamratil aqabah yauman nahri sab'a hasayatin, melontar jamrah aqabah. Melontar jamrah aqabah pada hari nahar, hari raya itulah, pagi itu, sab'a hasayatin, sebanyak 7 kali 7 biji batu. Kemudian waram yuljima risalas kulla yaumin min ayyamit tasyrik ba'da zawal, melontar ketiga-tiga jamrah. Nanti kita akan tengok ada jamrah sughra, kemudian wusta dengan kubra. Ada 3 jamrah. Jadi melontar ketiga-tiga jamrah tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik. Jadi 11, 12 dan 13. Jadi hari ke-11 ada lontaran yang kita akan buat, hari ke-12 pun ada, dan juga hari ke-13. Bila kita nak melontar tu ba'da zawal, iaitu lontaran tersebut kita akan buat masuk waktu dia selepas zawal. Nanti kita akan perincikan lagi tentang masa melontar tu. Dia terbahagi kepada beberapa masa. Kita akan lihat nanti. Kullu wahidatin sab'a hasayatin. Tiap-tiap satu jamrah dia ada 3. Jadi tiap-tiap satu tu 7 biji batu, ataupun sebanyak 7 anak batu. Jadi sughra kita akan baling 7. Usta kita akan baling 7, dan juga kubra pun kita akan baling 7. Kemudian dia sebut sedikit tentang masalah nafar. Nanti kita akan masuk ada nafar awal dan juga nafar sani. Apa itu nafar kita akan sebut, dan yang terakhir sekali tawaf wada. Baik. Jadi itu sekali lalu apa yang disebutkan oleh al-matin ataupun al-muallif rahimahullah, tuan matan lah. Baik, kita akan tengok kepada perjalanan ini. Kita boleh tengok sini fardu haji dan juga wajib haji. Jadi fardu haji ada 6, dan wajib haji pun ada 6. Cuma masalah tawaf wada' tu di situ ada berlaku ada niqash lagi antara ulama. Adakah dia termasuk daripada wajib haji ataupun bukan? Baik. Okey. Jadi harap boleh nampaklah, walaupun taklah cukup besar nak rasa. Tapi mudah-mudahan sekurang-kurangnya kita boleh nampak gambaran Arafah, kemudian Muzdalifah, lepas tu Mina, lepas tu Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ni yang hijau ni. Cuma ini kira dia macam dia tunjuklah bagi jelas lagi. Dia zoom kan. Okey. Jadi kita ulang balik sedikit tentang cara-cara pelaksanaan haji. Jadi cara-cara pelaksanaan haji ni ada 3 lah. Seperti mana yang kita mengaji sebelum ni. Iaitu sama ada haji yang kita buat itu namanya haji ifrad, ataupun yang kedua haji tamattu', dan yang ketiga haji qiran. Jadi haji ifrad dalam mazhab Syafi'i lebih afdal daripada haji tamattu' dan juga haji qiran.
Tapi cuma yang perlu kita jaga, haji ifrad yang manakah yang dikatakan lebih afdal tu. Baik. Jadi haji ifrad mana yang dimaksudkan oleh ulama, dia lebih afdal daripada haji tamattu' dan juga haji qiran. Baik, yang dimaksudkan oleh ulama haji ifrad yang lebih afdal daripada tamattu' dan qiran tu iaitu haji umrah yang dilakukan setelah haji dalam tahun yang sama. Maksudnya haji ifrad ni dia buat haji dulu, selepas dia selesai melaksanakan ibadat haji, dia buat pula. Tak syarat pun buat segera. Yang penting umrah yang dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Maksudnya sebelum masuk tahun baru. Sebelum masuk bulan Muharram. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama, bahwasanya haji ifrad itu lebih afdal daripada qiran dan juga daripada tamattu'. Sebab kalau kita buat haji, lepas tu kita buat umrah lepas tu, tapi kita tak buat dalam tahun yang sama, kita buat tahun depan, masuk bulan Muharram baru kita buat umrah. Jadi dari sudut bahasanya dinamakan juga haji ifrad. Haji kita buat tu haji ifrad juga sebab kita menunggalkan, kita mengasingkan ibadat haji dengan ibadat umrah. Kita buat asing-asing, satu-satu. Jadi yang tu pun kita panggil ifrad, tapi yang kata ifrad afdal daripada tamattu' dan qiran tu adalah ifrad yang mana umrah dibuat selepas haji pada tahun yang sama. Baik, harap yang tu jelas. Kemudian cara yang kedua, haji tamattu'. Jadi haji tamattu' terbaliklah. Kalau ifrad kita buat umrah selepas haji, tapi kalau haji tamattu' kita buat umrah sebelum haji. Cuma ada sedikit penjagaan. Umrah sebelum haji tu, tamattu' kita buat umrah sebelum haji tu, mestilah dibuat dalam bulan-bulan haji. Apa dia bulan-bulan haji? Bermula daripada bulan Syawal. Bermula daripada bulan Syawal lah, masuk awal Syawal tu. Habis Ramadan tu, masuk Maghrib. Akhir Ramadan tu masuklah malam tu malam 1 Syawal. Maka waktu tu masuklah bulan haji. Jadi katalah dia buat umrah malam tu, lepas tu dia buat haji, maka haji yang dia buat tu dinamakan haji tamattu'. Haji tamattu'. Adapun qiran, haji dan umrah dibuat sekali ataupun dibuat serentak. Dibuat serentak. Baik, tu nampak apa ni ketiga-tiga jenis ataupun ketiga-tiga cara pelaksanaan ibadat haji. Baik, jadi orang yang nak masuk ke Mekah, bila nak masuk ke Mekah, maka dia akan, ni kita cerita kita lah, orang luar nak masuk ke Mekah, maka dia akan melalui salah satu daripada miqat-miqat ni lah. Dia akan lalui salah satu daripada miqat-miqat ni. Sama ada dia melalui miqat Bir Ali, ataupun Al-Juhfah, ataupun Zatul Irqin, ataupun Qarnul Manazil, ataupun Yalamlam. Ini hak hijau ni, ini miqat ataupun tempat, kita kata tempat niat yang telah disebut ataupun ditetapkan oleh Nabi SAW. Dia memang mengelilingi Kaabah. Masuklah belah mana pun, dia akan melalui melalui miqat ini ataupun akan membetuli miqat. Kalau kita tengok kat peta ni, boleh nampak lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sini Zulhulaifah ni Bir Ali lah. Nabi sebut Zulhulaifah. Cuma sekarang ni terkenal dengan nama Bir Ali ataupun Abyar Ali. Telaga Ali. Lepas tu sebelah dia sini Zatul Irqin. Lepas tu As-Sailul Kabir ni Qarnul Manazil, Yalamlam dan juga Al-Juhfah. Al-Juhfah. Cuma sekarang ni orang tak Allah salah sama. Juhfah ni satu perkampungan yang dah hilang, dan orang tak niat di sini. Orang niat sebelum dia.
di tempat yang bernama Rabiq. Di tempat yang bernama Rabiq. Tak apalah, sekadar maklumat. Jadi ikutlah. Jadi kita boleh tengoklah, maknanya orang yang melalui Madinah untuk menuju ke Mekah, maka dia akan niat di Zulhulaifah lah. Jadi yang mana geng Mesir yang lalu ikut Juhfah kan, maka dia akan niat di Juhfah. Lepas tu Yaman depa akan niat di Yalamlam. Jadi begitulah, ikut tempat yang mereka lalu. Okey, jadi niat di miqat, niat di miqat ni wajib. Merupakan wajib haji. Ingat niat itu rukun. Niat rukun. Tapi kita perjadikan niat itu di miqat, hukum dia wajib. Jadi kalau kita tak buat, haji kita masih sah. Haji kita masih sah, tapi kita kena dam. Kita kena dam lah. Nanti masalah dam tu kita akan bincangkan nanti di akhir. Baik. Jadi orang yang nak masuk ke Mekah, dia akan lalulah. Katalah kita ni datang daripada, kalau contoh jemaah daripada Malaysia. Ada yang pi awal, ada yang pi lambat. Jadi yang pi awal, mereka akan ke Madinah dulu. Biasanya mereka akan buat haji tamattu' lah. Mereka akan ke Madinah dulu. Jadi nanti bila nak pi ke Mekah, nak pi buat haji, mana tak pasti. Kalau mereka masuk awal, mungkin mereka akan buat haji tamattu' lah. Kalau mereka main lewat, mungkin mereka akan buat haji ifrad. Jadi kalau mereka nak pi buat haji ni, mereka akan melalui daripada Madinah. Jadi mereka akan niat di Zulhulaifah. Ataupun Abyar Ali lah di sini. Jadi Madinah sebelum Zulhulaifah ni sikit. Okey, jadi sampai di situ nanti kita akan tengoklah ada sunat-sunat dia. Dia akan ada mandi sunat, ada sembahyang sunat dan sebagainya. Cuma ni kita nak fokus kepada rukun dan juga wajib haji. Jadi dia akan niat di sini. Niat di sini. Zulhulaifah. Okey. Jadi daripada Zulhulaifah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Zulhulaifah dia akan masuklah. Dia akan masuk ke Mekah. Kan? Dia akan masuk ke Mekah ni. Okey, kita katalah orang ni dia buat haji ifrad. Dia buat haji ifrad. Baik, kita sebut satu-satu. Kita buat haji ifrad. Jadi bila dia masuk ke Mekah, apa yang dia akan buat? Dia akan tawaf lah. Tawaf apa yang dia akan buat? Tawaf itu adalah tawaf kudum. Tawaf itu adalah tawaf kudum. Dia akan tawaf di mengelilingi Kaabah ni. Dia akan tawaf dan nama dia tawaf kudum. Makna sebut dah, tawaf kudum hanya ada bagi orang yang melakukan haji ifrad dan juga haji qiran. Adapun orang yang buat haji tamattu', dia masuk Mekah, dia akan buat tawaf rukun, iaitu tawaf rukun umrah. Sebab dia buat umrah dulu. Jadi yang ada tawaf kudum ni haji ifrad dan juga haji qiran. Jadi dia akan tawaf sini 7 kali, tawaf kudum 7 kali. Baik, selepas tawaf dia boleh pilih sama ada dia nak sa'i sekarang selepas tawaf kudum tu, ataupun dia nak sa'i nanti selepas tawaf wajib pada 10 hari bulan nanti. Jadi dia boleh pilih sama ada dia nak sa'i sekarang, kira sa'i tu sa'i fardu haji. Dia boleh pilih sama ada nak buat selepas tawaf kudum ataupun dia nak buat selepas selepas ataupun selepas tawaf wajib. Itu masing-masing punya pilihan lah. Kalau dia takut nanti ramai, dia main ni orang tak ramai lagi, jadi dia kata baik, aku nak tawaf sekarang, aku nak sa'i sekarang. Jadi dia boleh sa'i. Nanti dia tak payah sa'i dah. Dia dah buat tawaf rukun nanti.
Jadi dia boleh pilih. Okey, jadi selepas dah tawaf kudum, katalah dia nak sa'i sekarang, dia sa'i lah sekarang. Jadi sekarang ni dia tunggulah. Dia tunggu apa? Dia tunggu 8 hari bulan. Dia tunggu 8 hari bulan. Sebab Allah Sallallahu Alaihi Hormat. Sekejap. Jadi dia tunggu 8 hari bulan, katalah dia masuk 6 hari bulan. Jadi selepas dia tawaf, dia sa'i, jadi dia tunggu 8 hari bulan. Itu kira kita kata nak sampai hari kemuncak lah. Sebab hari pekerjaan haji ni, pekerjaan haji ni 5 hari tu lah. 9, 10, 11, 12 dan juga 13. 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hari ke-9 tu dia akan wukuf. Dia akan berwukuf di Arafah. Dia akan wukuf di Arafah. Jadi dia akan pilah daripada Masjidil Haram ni, dia akan pi ke Arafah ni, ke bumi Arafah. Cuma dia akan pi mula bergerak tu, dia pun akan bergerak pada hari ke-8, hari Tarwiyah. Hari ke-8 tu dinamakan hari Tarwiyah. Dia akan bergerak ke Mina. Dia akan bergerak ke Mina dan akan bermalam di sana lah. Akan bermalam di Mina. Kemudian esok 9 tu. Esok 9 tu. Mereka akan wukuf di Arafah. Cuma mereka tak wukuf, mereka akan tunggu di sini. Ada masjid ni, anda sebut itu. Ada masjid, nama dia Masjid Namirah. Ada dia Masjid Namirah. Nampak ni Masjid Namirah. Masjid ni sebahagiannya dalam bumi Arafah dan sebahagiannya di luar bumi Arafah. Jadi akan semayang dulu, selepas semayang tu barulah masuk ke bumi Arafah dan akan wukuf di sinilah. Mula waktu wukuf tu selepas zawal 9 hari bulan. 9 hari bulan. Kalau ada apa-apa tak jelas ke boleh bagi tahu nah, insya-Allah. Okey, ni masjid Namirah. Okey. Jadi dia akan wukuf di Arafah. Waktu wukuf bila? Waktu wukuf bermula selepas zawal sampailah subuh 10 hari bulan. Waktu wukuf di Arafah mula dia selepas zawal 9 hari bulan sampailah subuh 10 hari bulan, hari raya tu. Okey. Cuma depa wukuf di sini, depa wukuf di sini sampai maghrib. Selepas maghrib para jemaah akan bergerak ke Muzdalifah. Para jemaah akan bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam di sana. Jadi daripada sini mereka akan ke Muzdalifah. Jadi tadi dia buat apa? Tadi kita buat fardu haji. Sekarang ni kita akan mabit di Muzdalifah. Dia bukan fardu haji tapi wajib haji. Kita tengok balik. Jadi tadi kita dah niat. Dan niat tu kita adakan, kita jadikannya di miqat. Kita dah buat fardu dan juga wajib. Kemudian hari ke-9 wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah selepas zawal sampailah maghrib tu kita akan bergerak menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di sana. Ni mabit di Muzdalifah. Dia wajib haji. Mabit di Muzdalifah jarak tak jauh pun. Tapi kita akan gerak tu selepas maghrib. Selepas maghrib kita akan bergeraklah daripada Arafah ke bumi Muzdalifah. Jarak tak jauh tapi nak sampai tu memang makan masa lah lama. Memang makan masa lama sebab apa? Sebab penuh jemaah dan kita tak dapat nak berjalan laju. Kalau ada kereta pun tak boleh nak buat apa juga. Sebab orang terlampau ramai. Jadi walaupun jarak dekat tapi memakan masa berjam-jam. Jadi kenapa kita bergerak selepas maghrib? Sebab disunatkan untuk kita himpunkan
siang dan juga malam di Arafah. Maknanya kita ada duduk pada waktu siang dan juga ada pada waktu malam. Jadi selepas maghrib tu kita dah mula masuk waktu malam, jadi kita dah himpunkan di antara siang dan malam. Sunat. Tapi kalau dia nak bergerak awal pun tidak ada masalah. Jadi bergerak ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Bila masuk waktu mabit di Muzdalifah? Masuk waktu mabit di Muzdalifah mula separuh malam yang kedua. Separuh malam yang kedua. Jadi masuk waktu maghrib ni kita akan bergerak ke Muzdalifah. Waktu mabit tak masuk lagi. Jadi kita dah berjalan sampai ke Muzdalifah. Kita tunggulah kalau sampai awal pun. Sebab waktu mabit adalah separuh malam yang kedua. Kalau kita buat malam tu 12 jam. Jadi selepas 6 jam pertama, masuk dah 6 jam yang kedua, itulah waktu mabit di Muzdalifah. Jadi kita akan mabit di sini, iaitu salah satu daripada fardu haji. Jadi separuh malam yang kedua tu, masuknya waktu mabit di Muzdalifah, masuknya waktu untuk kita bergunting atau bercukur, masuknya waktu tawaf, masuk juga waktu tawaf pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama. Baik. Jadi esok dan juga masuknya waktu melontar. Kalau tak salah masuk sekali waktu melontar. Jadi malam ni mereka akan bermalam di sini, esok pagi mereka akan mula melontar lah. Esok pagi tu mereka akan mula melontar. Baik. Jadi keesokan paginya, selepas subuh tu, kita nak cerita pasal wajib dengan rukunnya. Jadi kita akan melontar jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah. Okey. Kat mana jamrah ni? Dekat Mina. Dekat Mina. Nampak 3 ni. 1 2 3. Nak zoomkan. Okey, ada sughra, ada wusta dan juga ada kubra. Kubra ni Abang Salih Nomat, dia yang terakhir lah. Dia yang terakhir. Yang nak tahu dia di luar Mina. Jamrah Aqabah ni ataupun Jamrah Kubra ni di luar Mina. Jadi hari ke-10 tu kita akan melontar ni satu ni je. Tu sebanyak 7 kali 7 kali lontaran. Okey, selepas settle kat situ Abang Salih Nomat, jadi dia boleh juga dia nak cukak. Dia bercukak. Lepas tu kalau ada nak sembelih apa dam apa semua, tak apa nak sembelih binatang pun semua pun boleh settle. Kemudian dia akan balik ke Masjidil Haram lah. Dia akan balik untuk untuk tawaf ifadah. Untuk tawaf ifadah. Okey. Jadi selepas selesai tadi tu, Abang Salih Nomat selepas dah melontar Jamrah Aqabah 7 kali, lepas tu dah bercukur, jadi dia akan balik pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Jadi tadi dia buat fardu haji, buat wajib haji melontar. Lepas tu dia cukak tu tadi dia buat wajib haji. Tadi dia buat wajib haji melontar, lepas tu dia cukak, dia buat fardu haji. Kemudian dia balik ke balik ke Mekah untuk tawaf, itu dia buat fardu haji. Fardu haji. Lepas tawaf dia akan sa'i sekiranya belum sa'i. Okey, lepas tu selesai dia punya fardu haji. Fardu haji dia selesai. Kita tengok niat dia dah buat awal tadi, dia wukuf di Arafah, dia dah tawaf, dia dah sa'i, dia dah bercukur,
ataupun bergunting, lepas tu tertib pada kebanyakan rukun. Jadi selesai fardu haji. Jadi fardu haji selesai. Yang tak selesai lagi apa dia? Yang tak selesai lagi wajib haji. Apa dia yang tak selesai? Kita tengok niat di miqat selesai. Mabit di Muzdalifah selesai. Melontar jamrah Aqabah pun selesai. Yang tak selesai lagi mabit di Mina pada hari-hari tasyrik dan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik. Lepas tu tawaf ifadah. Jadi yang belum selesai adalah wajib haji. Adapun rukun-rukun haji semua tu dah selesai. Jadi selepas dia selesai tawaf tadi, kalau dia belum sa'i, dah selesai dah dia punya fardu haji, dia akan kembali semula ke Mina untuk bermalam di sini pada hari ke-11, hari ke-12 dan juga hari ke-13. Jadi hari ke-11 tu dia akan melontar ketiga-tiga jamrah ni. Waktu dia nanti kita akan bincangkan. Hari ke-12 pun dia akan melontar dan hari ke-13 pun dia akan melontar sebanyak tiga jamrah ni. Selesai ketiga-tiga tu, lontaran tu, tiga jamrah pada ketiga-tiga hari tasyrik tu, selesailah ibadat haji. Maknanya ibadat haji ibadat haji seorang tu lah. Cuma tinggalnya nanti tawaf wada. Tawaf wada. Baik. Okey, boleh nampak. Itu sedikit sebanyaklah secara ringkas perjalanan ibadat haji dengan menyentuh rukun dan juga wajib haji. Okey, baik. Kita boleh masuk dalam kitab insya-Allah. Baik, kata musannif rahimahullah, wajibatul hajj. Wajibatuhu sittatun. Wajibnya ai al-hajj. Kita baca sekali syarah. Wa wajibatuhu ai al-hajji. Di situ dia tolong perzahirkan dhamir. Wa wajibatuhu. Kalau kita nak terjemahkan, dan wajibnya. Nya tu merujuk kepada apa? Jadi dia tolong perzahirkan dhamir, iaitu merujuk kepada haji. Dan wajibnya, yakni wajib haji, enam perkara. Yang pertama al-ihram. Al-ihram minal miqat. Ihram di miqat. Kalau ihram saja itu rukun haji. Tapi al-ihram minal miqat itu adalah wajib haji. Baik. Apa maksud miqat? Wal miqatu lughatan al-haddu. Jadi miqat pada lughah dengan mana al-haddu. Kita kata had ataupun batasan. Batasan ataupun kita sebut juga bahasa Melayu kita had. Adapun pada syarak zamanul ibadati wa makanuha. Adapun pada syarak masa ibadat ataupun tempat ibadat. Masa ibadat ataupun tempat ibadat. Miqatus solah. Contoh, maksudnya waktu-waktu solat. Tapi di sini maknanya miqat ni dia merangkumi masa dan juga tempat ibadat. Tapi yang dimaksudkan miqat dalam perkataan musannif ni apa dia? Yang dimaksudkan adalah tempat ibadat. Sebab tu kata syarah, al-muradu huna makanul ibadati, tempat ibadat. Jadi di sini kita nak tengok kita nak tengok miqat orang yang mengerjakan haji. Jadi kita boleh bahagikan orang yang buat haji ni kepada dua. Yang pertama, orang yang berada di Mekah, penduduk Mekah ataupun orang yang dah bermukim di Mekah. Dan yang kedua, orang yang di luar Mekah. Dan disebut juga sebagai afaqi. Dalam kitab-kitab disebut afaqi. Maksudnya orang yang datang daripada sudut-sudut yang pelbagai lah. Daripada negeri-negeri, daripada selain daripada Mekah. Jadi musannif syarah dimulakan dengan miqat orang di Mekah. Kata syarah hafizahullah,
Wa miqatu man bi Makkah Makkatu bin nisbati lil hajj. Ni nak cerita pasal haji dulu. Dia sebut miqat orang yang berada di Mekah adalah Mekah tu sendiri. Ini nisbah bagi ibadat haji. Kenapa dia cakap macam ni? Sebab ibadat umrah, orang yang berada di Mekah, dia kena keluar pi ke tanah halal. Dia ada tanah haram, dia ada tanah halal. Siapa yang pernah pi, dia akan nampak lah sebelum kita masuk ke tanah haram tu, dia ada gerbang besar tu. Lepas tu tepi tu dia ada tulis lah apa ni had haram. Maknanya ada ni had tanah haram. Jadi dia pun dah bahagi dah had tanah haram, had tanah halal. Okey. Jadi kalau buat umrah, orang yang berada di Mekah dia kena keluar pi ke tanah halal. Kan? Yang paling dekatnya biasa orang pi dekat Tan'im, dekat Masjid Aisyah. Kat situ ada masjid, nama dia Masjid Aisyah. Tapi di sini haji, nisbah dengan haji, kita bincang ni bukan umrah. Orang yang berada di Mekah, tempat niat dia adalah di Mekah itu sendiri. Di rumah dia. Di rumah dia tu. Okey. Itu bagi di orang yang berada di Mekah. Wali tihamatil Yaman ya lam. Adapun bagi tihamah Yaman, tihamah ni tempat tanah rendah. Tempat tanah rendah daripada daripada bumi Yaman. Jadi penduduk yang duduk di tempat tanah rendah tu, tempat miqat dia adalah di Yalamlam. Di Yalamlam. Wali Najdin Qarnu. Bagi bagi Najd ataupun orang yang duduk di tempat tanah tinggi ni, ataupun begitu juga penduduk Yaman. Saya ingat Najdul Yaman, maknanya penduduk Yaman yang duduk di tempat tanah-tanah tinggi tu. Maknanya dia terbahagi dua lah, yang duduk di tempat tanah rendah dan juga tanah tinggi. Jadi yang duduk tanah tinggi itu disebut Najdul Yaman. Di Qarnun ni juga, ataupun disebut sebagai Qarnul Manazil. Qarnu al-Manazil. Bawah tu dia sebutlah Qarnun bi fathil qaf wa sukunir ra. Wa yusamma aidan Qarnal Manazil wa Qarnath Tha'alib. Dinamakan juga Qarnul Manazil dan dinamakan juga Qarnuth Tha'alib. Wa yu'raful an bi Wadi Sailil Kabir. Dan dikenal juga dengan Wadi As-Sail Al-Kabir. Sebab tu kalau kita tengok dalam peta tadi dia tulis As-Sailul Kabir. Maksud dia Qarnul Manazil ni lah. Ni supaya kita dapat tahu. Kita baca nanti kita tahu ni bukan salah. Cuma nama yang lain. Macam Yalamlam disebut juga sebagai Alamlam. Jadi kalau kita baca syarah contohnya, kita jumpa Wali Tihamah Yaman Alamlam. Jadi kalau kita tak tahu nama lain dia Alamlam, mungkin kita akan ingat ini tersilap ni kan. Kitab ni berlaku kesilapan. Ya tukar menjadi alif. Tapi sebenarnya tak. Memang betul dah tu. Memang Yalamlam disebut juga sebagai Alamlam. Baik. Walil Iraq wa Khurasan Zatu Irkin. Jadi Iraq dan juga Khurasan mereka akan niat di Zatu Irkin. Wali Misra wal Maghrib wasyam alladhina la yamurruna bidhil Hulaifah al-Juhfah. Jadi penduduk Mesir, Maghrib dan juga Syam yang tidak melalui Zulhulaifah. Mereka tak melalui Madinah, mereka akan niat di Juhfah. Walil Madinati wasyam alladhina yamurruna bidhil Hulaifah Zulhulaifah. Dan penduduk Madinah dan juga orang Syam yang melalui Zulhulaifah, mereka akan niat di Zulhulaifah. Yang tadilah kita tunjuk tadi gambar ni. Jadi ni Zulhulaifah. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Ini Zulhulaifah. Jadi yang mana penduduk Mesir yang melalui sini ataupun Syam yang melalui sini,
Depa niat di sinilah Zulhulaifah. Kalau dia melalui Juhfah, dia akan niat di Juhfah. Yang Iraq akan niat di Zatul Irqin. Jadi geng-geng belakang ni pula, depa akan niat di Aisailul Kabir. Ni nama lain tadilah kita sebut tadi. Al-Qarnu tadi, Qarnul Manazil. Yaman, depa akan niat di Yalamlam. Baik. Baik, sambung lagi. Kata syarah, fa in jawazal miqata muridan linnusuk summa ahrama fa alaihi damun ma lam yarji' ila al-miqat aw ila masafatihi qabla talabbusi binusuk. Baik, jika seseorang tu melampaui miqat, contohnya miqatnya Zulhulaifah. Miqat Ahlul Madinah Zulhulaifah. Jadi dia masuk Zulhulaifah. Dia tak niat. Sampailah lepas daripada Zulhulaifah tu barulah barulah dia niat. Jadi sekarang ni dia tadi memang dia datang, dia nak menuju ke Mekah, memang dia nak buat haji ataupun dia nak buat umrah. Jadi tempat niat dia mestilah di Zulhulaifah ataupun dikenali sekarang sebagai Abyar Ali. Jadi dia sampai situ dia tak niat, dia lupa. Dah lepas baru dia teringat. Dia kata, Allah, aku tak niat lagi. Jadi dia niat selepas melepasi miqat, selepas keluar daripada kawasan miqat. Maka orang ni kena dam. Fa'alaihi damun, maka wajib ke atasnya dam. Dia kena dam lah. Tapi kena dam tu pun ada syarat dia, malam yarji' ilal miqati au ila masafatihi qabla talabbusi binusuk. Dia wajib ke atasnya dam tu selama mana dia tidak kembali semula kepada miqat. Jadi kalaulah dia dah melepasi miqat, lepas tu dia teringat, ya Allah, aku lupa nak niat, aku tak niat lagi. Jadi kalau dia niat di situ dan dia tak patah balik ke miqat, maknanya dia teruskan perjalanan dan dia niat, hal keadaan dia tidak niat di miqat, maka orang ni wajib dam. Tapi kalau dia patah balik ke tempat miqat, dia kata, Allah, aku tak patutnya niat di miqat, sekarang ni bukan miqat, dah lepas miqat. Jadi dia patah balik dan dia niat di miqat. Ataupun dia patah balik ke tempat yang jarak dia seperti jarak seperti jarak miqat, seperti jarak nak ke miqat tu, pun gugur dam dia, pun boleh juga, dan dia tidak kena dam. Mudah kata kalau dia patah balik, tapi syaratlah dia patah balik sebelum dia melakukan nusuk, sebelum dia bersepakai ataupun sebelum dia melaksanakan ibadat, memulakan ibadat umrah ataupun haji. Jadi kalau orang masuk nak buat umrah, dia dah tawaf lepas tu baru dia patah balik, tak boleh, tak jadi. Dia dah tawaf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau dia dah tawaf tak boleh. Samalah kalau orang pi buat haji pun, kalau pi buat haji dia masuk, katalah dia buat tawaf kudum, dia dah start dah buat tawaf kudum, maknanya dia dah mula dah dengan nusuk, dengan ibadat, maka kalau dia patah balik pun dam tetap tidak gugur. Maka wajib ke atas dia dam lah. Wajib ke atas dia dam. Jadi salah satu cara nak nak lepas daripada dam tu kena patah balik . Kena patah balik. Hari tu pun kami lah dengan beberapa orang sahabat, kami daripada Sudan. Secara umumnya kami 4 orang lah. Cuma seorang ni dia beli tiket awal. Jadi dia pi sehari awal daripada kami 3 orang, Ana dengan 2 orang lagi. Lepas tu seorang lagi tu, yang keempat tu dia pi awal sehari. Ana pi dengan 2 orang lagi pi selepas tu.
Jadi ana cakap apa, ana bagi cadangan dia, kalau nak tunggulah kan. Tunggulah di airport Jeddah tu. Tunggu di airport tunggu di airport Jeddah tu. Nanti kami sampai sebab situ ada surau dia. Ada surau dia, tak ada buat apalah, bolehlah nak apa, habiskan masa baca Quran ke, ibadat ke, ataupun tambah-tambah ilmu tentang nusuk ke. Tapi dan anak kata kalau nak pi juga bolehlah niat di situ, kemudian pi buat umrah, tunggu kami kat sana lah, gitu je lah. Lepas tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak jadi ceritanya dia pi ke Mekah tanpa niat. Dia pi ke Mekah tanpa niat, dia tak tunggu kami. Lepas tu dia pi ke Mekah tanpa dia niat umrah. Jadi sekarang ni dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dah melampaui ataupun melebihi tempat miqat. Dia telah melebihi tempat miqat dia. Jadi cuma alhamdulillah lah, sebab dia tak kata apa, dia pun tak niat lagi. Dia tak niat lagi. Dia ada orang suruh dia pergi niat dekat Tan'im, dekat Tan'im dan sebagainya, tapi kita suruh tunggu dulu dan sebagainya. Lepas tu asal kata kalau tak mau kena dam, okey, patah balik. Kena patah balik lah. Pergi balik kat jarak tu, pergi balik dekat apa Salah Somat, dekat tempat yang sepatutnya dia niat kan. Tapi cuma duk kira-kira, sebab daripada airport tu mahal juga kan, nak naik kereta pun 200 ke 150 macam tu, nak tak ingat. Dia letak 150 ke 200 macam tu lah. Jadi nampak macam lebih kurang dengan harga sekok kambing. Duk kira-kira macam tu. Lepas tu duk cuba agak minta tolong rumah yang kami tumpang tu. Ada orang Kelantan tu, untuk depa ada Isma Travel. Saya ingat dah Isma Travel lah. Untuk ikut jemaah ke Madinah. Jadi niat kat sana lah. Jadi niat kat sana. Lepas tu mai sini balik, kira tak kena dam lah. Tak kena dam. Jadi duk fikir-fikir balik, abang kat dia kalau dia nak pi ikut geng-geng tu, nak balik nanti kami pun nak pi ke Madinah. Jadi 2-3 kali pula, banyak pula kerana duit habis. Last sekali dia tunggulah sama-sama dengan kami pi ke Madinah. Kami pi jumpa guru kami di Jeddah. Kita sembang-sembang, tanya pandangan dia apa semua juga. Dia kata tak apa, elok juga pergi Madinah. Dia kata lagi elok lah pergi Madinah. Bahkan Madinah tu miqat dia lebih jauh daripada tempat miqat dia yang asal tu. Jadi tak ada masalah lah. Cuma dia buat lambat. Kami dah selesai semua dah. Lepas tu kami pergi Madinah. Balik pada Madinah tu barulah dia niat di Zulhulaifah tu. Jadi tak kena dam. Baik. Tu sedikitlah cerita pasal melepasi miqat. Baik, sambung lagi. Wa in jawazal miqat ghaira muridin lin nusuk summa anna lahu qasdun nusuk fadzalika miqatuhu. Tadi dekat atas tu, perenggan kat atas tu, dia kata siapa yang melepasi miqat dalam keadaan dia nak melakukan nusuk, haji ataupun umrah. Memang dia dah niat asal dah nak pergi menuju ke Mekah tu untuk buat ibadat, haji ataupun umrah. Lepas tu dia lepas miqat. Orang ni yang kalau tak mau kena dam, dia kena patah balik. Tapi kalau orang yang ke sana nak pergi ke Mekah, tapi memang dia tidak ada niat untuk buat haji ataupun umrah. Adalah urusan-urusan dia nak pergi jumpa orang ke, atau urusan kerja ke, memang dia tak ada niat nak buat ibadat haji ataupun umrah. Jadi dia tak perlulah nak niat di miqat. Jadi dia tak ada masalah. Dia lepas sampai miqat pun dia jalan saja macam biasa. Tapi katalah kita buat masalah lepas
selepas melepasi miqat, tiba-tiba terdetik hati dia, kata kalau aku buat ibadat ni pun okey juga. Aku nak jumpa sahabat ni lagi 2 hari. Atau macam itulah lebih kurang. Jadi sempat aku buat ibadat ni. Jadi tiba-tiba terdetik di hati dia untuk buat ibadat haji ataupun umrah. Maka pada ketika ni dia nak buat haji ni ataupun umrah ni, dekat mana miqat dia? Adakah dia perlu patah balik? Jadi kata ulama tidak. Miqat dia adalah tempat yang dia rasa nak buat haji tadilah, nak buat ibadat tadi, sama ada haji ataupun umrah. Dah lepas dah. Lepas tu tiba rasa kata nak buat haji ataupun umrah. Jadi di situlah tempat niat dia. Inilah maksud perkataan syarah, wa in jawazal miqat ghaira muridin lin nusuk. Sekiranya dia melepasi miqat, hal keadaan dia tidak berkehendak untuk melakukan ibadat haji ataupun umrah, summa anna lahu qasdun nusuk. Kemudian nyata baginya qasad untuk buat nusuk. Zahir baginya qasad untuk buat nusuk. Rasa nak buat nusuk pula. Fadzalika miqatuhu. Maka yang demikian itulah miqat dia. Tempat dia qasad tu, dia nak buat apa ni, nak buat nusuk tadi, situlah miqat dia. Wala yukallaful audu wala yukallafu auda illa al-miqat. Dan dia tidak ditaklifkan, seseorang tu tidak ditaklifkan untuk kembali kepada miqat. Dia bezalah dengan masalah di atas. Masalah di atas memang asal dia nak buat. Yang ke bawah ni memang asalnya tidak mau buat. Di sebelah dah bahu yang pertama. Baik, wa dalilu wujubil ihram minal miqat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinah Dzul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnul Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairihinna mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana duna dzalika fa min haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah. Ini dalil wajib ihram daripada miqat, iaitu hadis Ibnu Abbas. Nabi SAW telah meletakkanlah tempat-tempat untuk niat ihram tu bagi ahli Madinah di Zulhulaifah, bagi Syam di Juhfah, ahli Syam, penduduk Syam di Juhfah, penduduk Najd di Qarnul Manazil, penduduk Yaman di Yalamlam. Hunna lahunna. Jadi hunna merujuk kepada tempat-tempat yang disebut tadi. Tempat-tempat yang disebut itu adalah bagi penduduk-penduduk tempat yang disebut tu. Hunna lahunna. Waliman ata alaihinna min ghairihinna. Jadi tempat-tempat tu adalah bagi penduduk-penduduk yang penduduk-penduduk tempat yang disebut tu, dan bagi orang yang melalui tempat tersebut daripada selain penduduk tersebut. Daripada orang-orang yang berkehendak melakukan haji dan umrah. Wa man kana duna zalika, dan siapa yang kata tinggal ataupun duduk di tempat yang jarak dia kurang daripada tempat-tempat yang tersebut. Contohnya Zulhulaifah, dia duduk di antara Zulhulaifah dan juga Mekah contohnya. Kalau dia pernah Madinah, dia belakang daripada Zulhulaifah lagi. Dia nak pergi ke Mekah, dia akan melalui Zulhulaifah. Tapi selepas Zulhulaifah tu, di situ rumah dia. Jadi siapa yang rumah dia di antara miqat dan Madinah Mekah, maka di tempat rumah dia di antara miqat dan juga Mekah, maka tempat miqat dia adalah di tempat dia berada tu lah. Di tempat dia berada tu. Kat mana dia berada, dia duduk, situlah tempat miqat dia. Jadi wa man kana duna zalika fa min haitsu ansha'a, maka daripada tempat yang dia kita kata buat haji ataupun umrah tu. Sehingga kan ahlu Mekah daripada Mekah. Secara ringkas kita dah terlewat dah ni. Baik, al-mabit. Yang kedua, al-mabit bi Muzdalifah lailatan nahri. Bermalam. Kalau kita nak terjemah al-mabit tu dengan mana bermalam. Tapi adakah maksudnya memang kita perlu bermalam di Muzdalifah? Daripada kalimah bata yabitu kan, bermalam. Jadi adakah kita perlu bermalam di Muzdalifah? Jawabnya tidak. Sebab itulah syarah sebut, dia tolong jelaskan lagi maksud mabit di sini adalah al-hudur. Al-hudur.
iaitu hadir di Muzdalifah pada malam nahar, malam raya tu. Tak syarat pun dia tu bermalam di situ. Yang penting dia hadir walaupun seketika pada separuh malam yang kedua di Muzdalifah. Jadi wal mabit ay al-hudur bi Muzdalifah lailatan nahri. Jadi sebut malam raya. Malam raya ni nampak macam umum sangat, kan? Awal separuh malam yang pertama pun kita panggil malam raya juga, separuh malam yang kedua pun kita panggil malam raya. Jadi syarah tolong jelaskan lagi lailatan nahri itu maksudnya anis fusani minha. Maksudnya separuh malam yang kedua daripada malam raya tu. Dan adakah kita perlu bermalam di situ ataupun perlu berada di situ kebanyakan malam? Adakah perlu berada kebanyakan malam? Jawapannya tidak. Bahkan cukup walaupun seketika ada di situ. Masuk Ustaz, lepas tu keluar balik. Cukup dah. Lepas tu kata dia wala yushtaratu an yakunal mabitu mu'dhamal lail. Dan tidak disyaratkan bahawasanya mabit itu kebanyakan malam. Bal yakfi walau lahzatan. Bahkan memada walaupun seketika minan nisfi tsani min lailatin nahri. Walaupun seketika daripada separuh yang kedua daripada malam nahar. Baik. Adakah tak dapat tidak kena mabit ni, kena hadir di Muzdalifah ni pada separuh malam yang kedua? Dan kalau siapa yang tak hadir memang kena dam, tidak ada keuzuran. Jadi jawab kata syarah wa yu'zaru fi tarkil mabit bi Muzdalifah man ishtaghala bi idrakil wuquf bi Arafah. Dan diberi keuzuran pada meninggalkan mabit di Muzdalifah, diberi keuzuran orang yang sibuk untuk mendapatkan wukuf di Arafah. Jadi siapa yang sibuk untuk mendapatkan wukuf di Arafah dan tidak sempat untuk mabit di Muzdalifah, maka orang ini diberi keuzuran. Mungkin ada yang tak nampak lagi. Ni contoh orang ni main lewat. Dia lewat. Jadi dia kalau contoh macam zaman dulu kan, perjalanan dengan unta contohnya, jadi dia sekarang ni kita cakap dah masuk waktu maghrib, dia masih lagi belum wukuf di Arafah. Tapi waktu wukuf masih ada lagi, sebab waktu wukuf sampai subuh hari raya tu. Jadi dia teruskan perjalanan dia bukan cuba untuk dapatkan mabit di Muzdalifah. Yang pertama sekali dia akan dapatkan wukuf di Arafah, sebab wukuf di Arafah merupakan rukun yang terbesar. Seperti yang dah sebut sebelum ni, rukun yang terbesar. Kalau tak dapat tu, tak ada lah haji bagi dia pada tahun tu. Jadi dia perlu dapatkan mabit di wukuf di Arafah. Jadi katalah dia cuba duk ligan, duk kejar nak dapatkan wukuf di wukuf di Arafah, duk bersibuklah nak dapatkan wukuf di Arafah sehingga tak sempat untuk mabit di Muzdalifah, maka itu merupakan satu keuzuran lah bagi dia, bagi orang tersebut. Awishtaghala bi tawafil ifadah, ataupun dia bersibuk dengan tawaf ifadah. Dia sibuk dengan tawaf ifadah. Jadi tawaf ifadah, tawaf wajib haji, masuk separuh malam yang kedua kan, sama dengan waktu mabit di Muzdalifah. Jadi orang ni lepas mabit, lepas wukuf di Arafah, dia terus balik ke Mekah. Kata dia tak pi ke Muzdalifah, dia pi ke Mekah. Lepas tu dia buat ni dia pi buat tawaf dulu. Lepas tu buat tawaf ramai orang, katalah orang ramai contohnya. Ada orang pi ke sana dah kan. Katalah orang ramai. Dan dia tak sempat untuk sampai ke Muzdalifah. Maka itu satu keuzuran. Au uzira bi uzrin min a'dzaril jum'ah wal jamaah al mutaqaddimah, ataupun dia tu uzur
teruzur dengan satu uzur daripada uzur-uzur Jumu'ah, uzur-uzur Jumaat atau dan juga uzur-uzur jamaah yang telah lalu. Jadi dalam bab uzur Jumaat ataupun jamaah dia dah sebut dah. Jadi itu antum semua boleh tengok balik bab yang lepas. Jadi uzur-uzur di sana pun kalau berlaku di sini, contohnya sakit ke kan, jadi itu pun dikira uzur daripada mabit di Muzdalifah. Jadi yang mana tak dapat mabit di Muzdalifah kerana uzur, maka tidak kena dam. Tapi yang tidak mabit tanpa uzur, maka yang itu kena ada, yang itu kena wajib ke atasnya dam. Kata syarih, wa yajibu ala man tarakal mabita bi Muzdalifah bi ghairi udhrin damun, dan wajib atas orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah dengan ketiadaan uzur, wajib dam. Dalil wujub dia, wa dalil wujubil mabit bi Muzdalifah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu alladhi wasafa fihi hajjatan Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu jaa fihi hatta atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adhanin wahidin wa iqamatain. Jadi wajib dalil wajib wajib mabit di Muzdalifah hadis Jabir lah. Hadis Jabir yang menyifatkan dia menyifatkan dalam hadis tu haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tu dia sebutlah Nabi datang ke Muzdalifah, lalu Nabi solat di situ maghrib dan isyak, buat jamak. Satu azan, dua iqamah. Baik. Yang ketiga wajib haji yang ketiga, wal mabit layali tasyrik as-salas bi Mina. Hadza illam yanfir an-nafr al-awwal wa illa saqata anhu mabitul lailatis salisah. Jadi antara wajib haji adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik yang 3, ataupun secara mudahnya kita sebut bermalam pada ketiga-tiga hari tasyrik di Mina, iaitu hari ke-11, ke-12 dan juga ke-13. Jadi untuk pengetahuan semua, mabit pada hari-hari tasyrik di Mina ni, kita boleh pilih untuk mabit selama 2 hari, itu sekurang-kurangnya, ataupun mabit selama 3 hari. Kita boleh pilih sama ada mabit selama 2 hari ataupun 3 hari. Ni kadang-kadang orang duduk kelang kabut ni, bersesak-sesak nak keluar ni, sebab dia ada syarat lah. Ada syarat untuk mabit selama 2 hari. Kalau yang nak mabit selama 2 hari, dia mestilah syarat dia mestilah selepas dia melontar jamrah, selepas zawal tu, masuk waktu zuhur tu, itu masuk waktu melontar tu. Kemudian syarat dia kena keluar daripada bumi Mina sebelum maghrib. Jadi kadang-kadang tu yang sesak-sesak tu, kadang-kadang jadi bawa kepada kematian lah kan. Jadi boleh pilih sama ada nak mabit 2 hari di Mina ataupun nak mabit 3 hari. Jadi orang yang nak mabit 2 hari sahaja, jadi ada syarat dia mestilah keluar daripada bumi Mina sebelum maghrib dan selepas dia melaksanakan lontaran selepas zawal tu. Sebab tu kata syarih, hadza illam yanfir an-nafr al-awwal. Ini ni bermalam pada hari-hari 3 hari tasyrik di Mina ni, sekiranya dia tidak nafar, tidak buat nafar yang pertama. Dia ada sebut nafar pertama dan juga nafar yang kedua. Nafar pertama ni kita kata dia keluar daripada bumi Mina pada hari ke-12. Pada hari ke-12. Nafar kedua tu dia keluar tu lah. Orang yang duduk 3 hari kat situ lah. Itu dikira sebagai nafar sani lah. Jadi nafar pertama ni kira dia keluar awal. Kenapa tak tahu nak terjemah apa? Nafar. Wa illa saqata anhu mabitul lailah ats-tsalisah. Dan jika tidak dengan tidak jawabnya isbat lah. Nafi jawabnya isbat.
Jadi kalau dia tidak tak nafar tu, dengan mana dia apa dia ni? Belik pula dah. Wa illa saqata anhu Allahumma salli ala mabitul lailah as-salisah. Dan jika tidak dengan makna apa ni, dengan makna dia buat nafar awal. Tadi dia kata 3 hari tu sekiranya dia tak buat nafar awal. Dia tak buat nafar awal, tapi dan jika tidak dengan mana dia buat nafar awal, saqata anhu mabitul lailatis salisah. Gugurlah daripadanya mabit pada malam yang ketiga. Okey. Jadi kata dia waman taraka mabita layali tasyrik. Waman taraka mabit layali tasyrik bi ghairi udhrin min a'dharil jumu'ah wal jamaah lazimahu damun. Siapa yang meninggalkan mabit pada hari-hari tasyrik tanpa uzur daripada uzur Jumaat dan juga jamaah, maka wajib ke atasnya dam. Lazimlah akannya dam. Wa dalilu wujubi mabiti layali tasyrik bi Mina hadis Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna al-Abbas ibn Abdul Muttalib ista'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa'adina lah. Jadi dalil wajib mabit pada ketiga-tiga hari tasyrik di Mina adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Abbas, ayah kepada Abdullah bin Abbas. Jadi ayah dia Abbas minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mabit di Mekah. Tidak bermalam di Mina, tapi bermalam di Mekah pada hari-hari tasyrik ni. Sebab apa? Min ajli siqayati, sebab dia duk bagi orang minum air. Dia duk bagi orang minum air. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keizinan kepadanya. Wah, masalah saya nak. Okey, tu dah apa? Jadi tu satu rukhsah lah, rukhsah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas dan juga orang-orang yang seperti dia. Kepada Abbas jadi hukum ni bukan hanya pada Abbas seorang saja, bahkan Abbas dan juga orang-orang yang seperti dia. Itu dikira sebagai satu keuzuran lah bagi dia. Maka tidak kena dam. Yang keempat, waram yujamratil aqabah yauman nahri sab'a hasayatin. Yang keempat, melontar jamrah aqabah pada hari nahar. Melontar jamrah aqabah pada hari nahar sebanyak 7 biji batu, 7 anak batu. Baik, mula waktu bila? Mula waktu melontar. Ni melontar jamratul aqabah. Mula waktu dia wa yadkhulu waqtuhu bi nisfi lailatin nahri. Mula waktu melontar itu bermula dengan separuh malam separuh malam yang kedua tu. Bi nisfi lailatin nahri. Jadi separuh malam yang kedua mula masuk waktu mabit di Muzdalifah. Mula juga masuk waktu melontar. Mula juga masuk waktu tawaf ifadah, tawaf rukun, dan mula juga masuk waktu bercukur ataupun bergunting. Itu mula masuk waktu. Tapi waktu bilakah yang afdal untuk kita melontar tu? Waktu yang afdalnya waktu matahari naik kadar segala. Ataupun kita kata 16 minit selepas selepas terbit matahari. Selepas terbit matahari 16 minit selepas tu. Kata syarah walahu waqtu fadilatin, baginya waktu fadilah, maknanya waktu yang ada pada waktu tersebut kelebihan yang lebih berbanding waktu-waktu yang lain. Waktu tu bila? Wa huwa ma baina irtifa'i syamsi yaumin nahri qadra rumhin wa zawaliha. Waktu fadilah itulah waktu di antara naik matahari pada hari raya tu kadar selembing dan di antara zawal hari tersebut. Zawal dan di antara zawal hilangnya matahari hari tersebut.
waktu zawal, kita kata waktu zuhur itulah. Jadi antara waktu fadilahnya, dia ada kelebihan yang lebih berbanding waktu yang lain, iaitu waktu matahari naik kadar selembing, kita kata 16 minit selepas terbit matahari, dan sehingga waktu zawal. Itu waktu fadilah. Selepas tu boleh lagi kan nak melontar? Boleh lagi. Itu hilang waktu fadilah tapi masih kekal waktu ikhtiyar dan juga waktu jawaz. Wa waktu ikhtiyarin, dan bagi melontar jamrah aqabah ni waktu ikhtiyar, wa huwa ila ghurubi syamsi yaumin nahri, iaitu sama juga mula dia daripada malam kita kata berterusan waktu dia sehinggalah terbenam matahari hari raya. Itu waktu ikhtiyar. Waktu jawaz, waktu harus, wa huwa ila ghurubi syamsi akhir yaumin min ayami tashri'. Adapun waktu harus berterusan, kita kata daripada awal waktu sampailah berterusan sampailah 13 hari akhir, sampailah terbenam matahari akhir hari-hari tashrik, iaitu pada hari ke-13. Hari ke-13 terbenam matahari hari ke-13 tu. Itu kita kata waktu suk lah, waktu yang terakhir sekali, habis kat situ. Habis dekat situ. Maknanya kalaulah jamrah aqabah tu dia tak lontar lagi, jadi dia boleh lontar lagi pada 11 hari bulan, ataupun 12 hari bulan, ataupun 13 hari bulan. Cuma ni dia kena ikut tertib lah. Dia buat 10 dulu, lepas tu boleh buat 11. Katalah 11 pun dia tinggal, jadi dia buat 12. Dia akan mula 10 dulu, lepas tu buat 11, lepas tu yang 12. Dan semua tu bukan dikatakan qada lah. Tak ada dikatakan qada. Semua tu masih lagi dalam waktu. Dalil ya, wadalilu wujubi ramyi jamratil aqabah hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, samalah hadis yang tadi. Hadis Jabir tadi dia cerita pasal sifat haji Nabi SAW. Jadi dalam hadis tu disebut hatta atal jamrah allati inda syajarah faramaha bi sab'i hasayatin yukabiru ma'a kulli hasatin. Sehinggalah Nabi datang mendatangi jamrah yang ada di sisi syajarah, sebuah pokok. Tak tahulah pokok ni masih ada ataupun tidak. Asalnya tak ada dah kot, sebab sekarang ni dia dah buat besar dah, dia perbesarkan tempat melontar tu. Maka Nabi lontar jamrah tu dengan 7 biji anak batu, dan setiap satu biji tu Nabi akan bertakbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikit lagi anda habiskan yang ni, yang kelima ni je anda habiskan. Wa ramyul jimaris salas as-sughra summal wusta summal kubra, dan melontar ketiga-tiga jamrah, iaitu jamrah sughra, jamrah wusta dan juga kubra. Kulla yaumin min ayami tashrik as-salasah, tiap-tiap hari daripada hari-hari tashrik yang 3. Jadi hari tashrik ada 3, 11, 12 dan 13. Tiap-tiap hari itu dia akan melontar sughra 7 biji batu, wusta 7 biji batu, kubra 7 biji batu. Jadi satu hari itu ada 21 biji lah yang dia akan lontar. Esok pun sama juga, hari ke-12, dan begitu juga hari yang ke-13. Malam yanfir an-nafral awal, selama mana dia tidak buat nafar awal. Selama mana dia tidak buat nafar awal. Maknanya kalau dia tak buat nafar awal, iaitu dia tak keluar bumi Mina pada hari ke-12 sebelum maghrib itu, maka dia akan melontar sebanyak 3 jamarat je lah. Tapi kalau kalau dia buat nafar awal, dia keluar 12 hari bulan tu, maka dia akan melontar hari ke-11 dan 12 sahaja. Sebab tu dia kata wa illa, dan jika tidak dengan makna dia buat nafar awal, fayajibu ramyul yaumainil awwalain, maka wajib ke atas dia melontar 2 hari yang awal sahaja, iaitu 11 dan juga 12. Bila nak melontar tu? Ba'da zawal, selepas zawal. Jadi hari ke-11, 12 dan 13 mula waktu melontar selepas zawal. Hari ke-10 tu sahaja jamrah aqabah tu masuk waktu dia awal.
iaitu masuk waktu dia separuh malam yang kedua. Malam raya tu, separuh malam yang kedua. Adapun hari ke-11, 12 dan 13, waktu melontar dia selepas zawal kulla wahidin minal jamarat sab'a hasayatin. Tiap-tiap satu daripada jamarat tu, sughra, wusta dan kubra, semua tu 7 biji anak batu. Makna apa yang disebut di atas ni, al-makna anna min wajibatil hajj ramyal jamaratis salas fi kulli yawmin min ayyami tashriqis salasah ma lam yanfir an-nafr al-awwal wa illa saqata anhu ramyul yawmi salis. Sama macam mana sebutkan tadi. Cuma ni dia punya bahasa Arab. Kemudian dia kata wa yadkhulu ramyu kulli yawmin min ayyami tashriq bi zawali syamsihi, dan masuk waktu melontar tiap-tiap hari daripada hari-hari tasyrik itu dengan tergelincirnya matahari hari tersebut. Fala yajuzur ramyu qablahu, maka tidak harus melontar sebelum zawal. Sebelum zawal tak boleh. Mula selepas zawal, dan akan kekal waktu ikhtiyar wa yabqa waqtu ikhtiyarihi ila akhiri dzalikal yaum. Dia akan kekal waktu ikhtiyar sehinggalah habis hari tersebut. Maksudnya sehinggalah terbenam matahari hari tersebut. Kemudian waktu ikhtiyar habis dan kekal waktu jawaz, waktu harus sampailah terbenam matahari hari ke-13. Wa yabqa waqtu jawazihi ila ghurubi syamsi akhir yaumin min ayyami tasyrik. Waktu jawaz sehingga terbenam matahari akhir hari daripada hari-hari tasyrik. Wala yafutur ramyu madama waqtuhu baqiyan, dan tidak luput lontaran tu selama mana waktu dia masih kekal. Masih kekal. Jadi melontar hari ke-10, waktu dia kekal sampailah terbenam matahari hari ke-13. Hari ke-11 tu, start daripada masuk tu waktu melontar, akhir waktu dia terbenam matahari hari ke-13. Hari ke-12 pun sama juga. Masuk waktu dia, kekal waktu dia sampai terbenam matahari hari ke-13, dan hari ke-13 tu masuk waktu zawal dan sampai ke terbenam matahari hari yang ke-13 tu. Jadi selama ada waktu, selagi itu melontar tu tak luput lah. Wa huwa ghurubu syamsi akhir yaumin min ayyami tasyrik, itu waktu akhir dia. Wala yasihur ramyu ba'da ayyami tasyrik, dan tidak sah melontar selepas hari-hari tasyrik. Jadi selepas hari-hari tasyrik, mudah kata selepas 13 itulah, tidak sah lagi untuk melontar. Wa yajibu ala man taraka ramya thalathi hasayatin fa aksar damun, dan wajib atas orang yang meninggalkan melontar 3 biji batu ataupun lebih, wajib dam. Jadi 1 biji cupak, 2 biji 2 cupak, 3 biji lebih dan lebih itu kena dam. Bab dam nanti kita akan tengok di bab dia. Lepas tu wali ramyi syurutun, ni anda baca secara ringkas. Dan bagi melontar itu ada beberapa syarat, di antaranya tartibur ramyi bainal jabarat fi ayyami tasyrik. Melontar tertib pada melontar di antara jamarat pada hari-hari tasyrik. Maksudnya dia akan melontar jamrah sughra dulu, kemudian jamrah wusta, kemudian kubra. Dia mesti kena ikut tertib. Wa yajibu an yabda'a bil jamrati allati tali masjidal khaif summal wusta summal kubra. Jadi wajib dia mulakan dengan jamrah yang ada selepas masjid khaif. Jadi ada masjid dekat situ, nama dia Masjid Khaif. Tadi anda tak sebut tadi. Ada Masjid Khaif. Allah. Ada Masjid Khaif. Sini. Nampak ni Masjid Khaif. Sini Masjid Khaif. Jadi selepas Masjid Khaif ni ada jamrah sughra. Jadi dia akan mulakan sughra, lepas tu wusta, lepas tu kubra. Dia ikut tertib. Lepas tu kaunul marmiyyi bihi hajaran. Keadaan sesuatu benda yang dibaling dengannya itu adalah batu. Mesti batu. Kalau dia ambil tanah liat,
dia ambil selain daripada batu, itu tidak dikira. Itu tidak dikira. Dia pergi baling najis ke, apa lagi, getah ke, plastik ke, semua tu tidak dikira. Mestilah apa yang dibaling tu adalah batu. Lepas tu an yusamma ramyan. Batu lontaran itu mestilah dinamakan melontar. Mestilah dinamakan melontar. Kalau sekadar meletakkan sahaja tidak memada. Fala yakfi wad'ul hasa fil marma. Kalau dia ambil kalau tak ada orang, dia pergi dekat tempat lontaran tu, dia letak tangan dia kat dalam lubang tu, lepas tu dia lepaskan. Itu tidak dinamakan melontar. Dia mesti ada kita kata perbuatan yang dinamakan melontar. Lepas tu yang keempat, kaunul yarmi bil yadi indal qudrah. Keadaan lontaran itu dengan tangan ketika mampu. Jika mampu melontar dengan tangan, maka waktu tu dia wajib melontar dengan tangan. Kalau tak boleh, barulah dia boleh guna dia boleh guna kaus. Kaus? Anak panah tu. Anak panah benda-benda alat tu lah untuk kita melontar tu. Jadi selagi mana dia boleh guna tangan, dia boleh melontar dengan tangan, dia kena guna tangan. Fa in ajaza an ramyi bil yadi qaddamal qaus. Qaddamal qausa farijla fal fam. Kalau tak boleh, dia boleh guna kaus, alat untuk lontar tu. Lepas tu dia guna kaki, lepas tu dia guna mulut. Kalau dia boleh pandai, ambil batu guna kaki dia, selit dekat jari, melontar guna kaki. Boleh. Kalau sebelum-sebelum tu tak boleh. Kaki tak boleh. Boleh guna mulut. Boleh juga. Boleh lah kalau dia tak boleh dengan kaki. Lepas tu dia kena kosotkan tempat lontaran tu. Qasdul marma, tempat lontaran tu. Kena kosotkan tempat lontaran. Lepas tu wa an yarmiya kulla jamratin minal jimari thalas bi sab'i hasayat, dan dia baling tiap-tiap jamarah daripada al-jimar tadi tu, daripada ketiga-tiga jimar tu, sughra, wusta dan juga kubra tu, semua tu sebanyak 7 biji anak batu. Kemudian isabatul marma yaqinan, dan batu yang dibaling itu mestilah mengenai tempat lontaran tu secara yakin. Kalaulah dia baling, dia rasa aku punya balingan tadi rasanya batu tu keluar, tak masuk dalam tempat lontaran tu, maka tak kiralah yang tu, tak memada. Jadi dia kena tambah satu lagi. Falau syakka fi isabatihi lahu lam yakfi. Kalau dia syak pada mengenainya akan tempat lontaran tu, maka tidak memada ramyu tu. Tidak memada, jadi dia kena tambah. Dan lepas ni dia nak sebut pula tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang nafar. Tentang nafar awal dan juga nafar sani, nasa yang tu kita berhenti kat situlah. Kita sambung nanti. Baik. Allah. Ini sedikitlah tentang lontaran tu, waktu yang sempat ana buat tadi. Jadi waktu lontaran 10 Zulhijjah, waktu permulaan waktu melontar dia separuh malam kedua 10 Zulhijjah. Adapun hari ke-11, 12, 13 semuanya selepas zawal. Lepas tu waktu ikhtiar, permulaan waktu terbenam matahari. Yang ni mungkin ada nak kena tengok balik ni. Yang pada 10 hari bulan ni. Adapun sebelah ni betul lah. Permulaan waktu sampailah terbenam matahari. Yang ni hal lain pun sama lah. Permulaan waktu sampailah terbenam matahari. Lepas tu waktu harus, permulaan waktu sampailah 13 Zulhijjah, waktu haram selepas daripada 13 Zulhijjah. Okay. Dan lontaran hari ke-10 tu dia ada waktu fadilah. Yang lain tak ada. Pada 10 hari bulan tu dia ada waktu fadilah, iaitu waktu di antara naik matahari dan zawal. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup sampai situ. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.